safar, berjalan pengembara, ash akbar, rambut dia tak terurus, rambut dia kusut masai, ya muddu yadihi ila sama, dia angkat tangan ke langit, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haram, makannya dia haram, wa mashrabuhu haram, minuman dia haram, wa malbasuhu, pakaian dia haram, wa ghuzziya bil haram, diberi makan benda-benda haram, fa anna yustajabu lahu, di mana orang ini nak mendapat perkenan doa. Ini syarat Tuhan nak terima doa kita, iaitulah makanan kita, minuman kita biar halal. Yang keempat, alla yakuna fi du'a ismun, ataupun jangan kita berdoa tadi semata-mata nak khianat kepada orang, maka ini tak boleh, dilarang. Itu sajalah di antara perbincangan kita tentang kepentingan doa dan adab doa serta syarat-syarat. Ada 4 syarat Allah SWT nak terima doa kita. Cuma mungkin timbul soalan, ataupun saya tunggu kalau ada soalan dulu. Kita ada majlis soalan. Kalau ada soalan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Saya Muslim bin Hajar dari Abu Sabah. Pertanyaan saya, apakah hukumnya seorang berjamaah yang berjamaah lepas itu 1 tahun itu saja? Sekian terima kasih. Macam mana? Tak tunggu imam baca doa. Oh, dia sudah salat dia pergi. Sekian terima kasih. Terima kasih kepada saudara kita daripada Sabah ni. Jauh datang. Allahu wassalam. Jadi soalan dia nya, kalau lepas salat jemaah ni tak tunggu imam, dia pergi, ada apa hukum? Kita kena tengok lepas salat itu ada zikir yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Zikir yang Nabi kita ajar iaitulah astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya jalul ikram. Ada 10 bacaan lepas salat. Tuan-tuan boleh tengok dalam risalah yang saya keluarkan, tajuk dia zikir selepas salat itu. Tapi kalau kita nak cepat, makmum nak cepat, biasalah orang ni ada hal masing-masing. Ada yang nak ambil anak sekolah tengah hari, ada orang yang nak pergi sana sini, ada orang. Jadi tidak menjadi kesalahan selepas daripada dia salam bersama dengan imam, dia berzikir cepat seorang dia, kemudian dia pergi. Tidak menjadi masalah. Jadi tak boleh kita kata, tutup pintu, jangan keluar, semua kena zikir dulu lah. Nabi SAW dia tak zikir beramai-ramai, dia zikir seorang dia, dan dia ajar pada sahabat supaya berzikir. Jadi ada sahabat yang tunggu sampai habis, ada sahabat yang pergi dulu. Cuma dia larang pergi sebelum wanita habis. Sebab zaman dulu orang perempuan duduk belakang. Nabi suruh wanita keluar dulu, barulah laki-laki bangun. Itu di antara. Jadi tidak ada kaitan di antara solat jamaah tu mesti kena tunggu sampai imam selesai doa dulu baru kita. Dan tidak syarat kita baca doa dengan imam. Mungkin kita ada masalah, sakit, masalah apa-apa benda hajat. Imam dia tak tahu, semua makmum ada masalah. Kalau imam nak cek semua belum solat, mari senarai dulu. Berapa lama imam mau doa? Orang ni sakit, orang ni nak tu, orang ni masuk tenda, orang ni anak nak exam, orang ni nak minta kerja, orang ni nak kahwin. Habis imam hanya doa umum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma rabbana taqabbal minna. Kita yang ada masalah tersendiri, kita doa untuk kita. Masing-masing berdoa. Cuma jangan berlawan doa lah. Bila imam doa sini kita duduk rabbana atina belakang juga. Lah itu mencelarukan. Jadi tengok dalam adat-adat yang tertentu. Jadi kalau apa doa yang kita nak, kita doa. Karena itu saya sebut tadi, jangan hanya membaca doa, kita kena berdoa. Apa makna kena berdoa? Kita berdoa apa yang kita nak. Saya perhati 2 tempat yang besar, iaitulah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwukuf di Arafah. Arafah ni hari mustajab doa. Mustajab doa di Arafah. Orang tak dengar Nabi doa apa. Dia duduk atas unta dia, angkat tangan begini. Siapa sahabat kata waktu jatuhnya tali unta Nabi, tali unta jatuh,
Nabi kita sebelah angkat tangan, sebelah cari tali unta. Wah. Tapi tak ada riwayat doa Nabi doa. Dia berdoa sepanjang hari sampai ke maghrib. Ini menunjukkan Nabi kita bila tempat mustajab doa, dia tak bagi format khas, dia suruh berdoa. Satu lagi tuan-tuan tengok dekat Kaabah. Waktu dia tawaf. Tempat mustajab doa. Tidak didengari, tidak diajar kepada sahabat kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana orang pergi haji sambung. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kan di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Hak lain ada, riwayat lain yang sahih Nabi kita. Doa. Nabi kita doa. Tempat mustajab doa, Nabi kita openkan doa. Meminta apa yang kamu nak. Cantik. Satulah saya kalau jemaah nak pergi haji, saya bagi motivasi supaya gunakan waktu mustajab doa itu, bawa siap-siap senarai kat rumah. Waktu wukuf di antara lebih kurang dalam 330 minit. 330 minit siap. 2,5 jam yang pertama kita doa untuk kita, minta kebaikan. Kalau dia muslimah, tengah jam yang kedua doa untuk suami, suami doa untuk isteri. Biar bertemu doa kat situ. Nah, suami kata minta lah, ya Allah lembutlah hati Hajah tu. Hajah pula, ya Allah jangan buka hati dia, kecuali saya seorang je. Selagi saya hidup. Kan sedap tu bertemu doa kat tengah mustajab tu. Baru balik sama seorang pula kan, tak kacau punya. Kemudian tengok anak yang pertama masalah apa? Baik dengan orang, dengan Tuhan pula masalah, semayang tak apa-apa. Yang kedua, Masya Allah, ibadat kuat, kerja malas. Sebut seorang-seorang. Tempat mustajab doa kita pergunakan semaksimal mungkin mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cantik. Terjawab soalan. Ada lagi soalan lain? Silakan. Muslimat boleh tulis lah, tulis kertas senang tak? Yang malu nak tanya ayat. Silakan. Waalaikumsalam. Mungkin Ustaz boleh jelaskan pasal lepas solat ya. Bukan ada sambil kepada al-um buat Imam Syafi'i mandikan lepas solat digalakkan untuk berlemas secara sil dan seorang-seorang tidak berlemas Imam Syafi'i yang kata-kata. Jadi Ustaz, apabila kita dalam solat, mungkin Ustaz boleh terangkan sikit kita di sini. Masa bila kita paling-paling mustajab kepada kita, ada masa kita tasyahud dan kemudian masa kita sujud dan sujud ke mana, dan masa-masa lain pada waktu-waktu solat atau selepas solat paling mustajab. Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Di antara tempat yang mustajab doa, dia panggil waktu dan tempat mustajab. Ada senarai dekat saya ni lebih kurang dalam ada 52 tempat. Ini yang kita ambil yang betul lah, yang sahih. Tapi yang penting sekali, tempat yang paling mustajab doa, kata para ulama, ketika hati kita berhajat untuk berdoa. Dan kalau boleh waktu dia, ialah waktu malam, ketika sunyi, tempatnya. Di antara kita fokus kepada tajuk yang ditanya tadi, iaitulah sewaktu solat. Nabi kata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir kita dengan Allah ketika dia sujud. Faqaminun fad'u Allah, maka banyakkan doa ketika sujud. Faqaminun an yustajabu lakum, maka dia sangat hampir untuk Allah mustajabkan doa kamu. Hampir mustajabkan doa. Jadi waktu kita dalam salat, di akhir salat, Nabi kita ajar juga berdoa sebelum bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Itu doa. Dan banyak lagi terdapat doa-doa di akhir salam. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku Perisai Muslim. Perisai Muslim yang saya terjemahkan itu ada doa di akhir salam. Jadi ulama beza pandangan di sini. Nabi katakan doa yang mustajab itu doa dubura kulli salah, di akhir salat. Apakah dia lepas salam atau belum salam? Jadi ulama mengatakan sebelum salam itu lebih afdal kerana dia masih dalam salat, dalam package kita salat kepada Allah. Tapi kalau kita tak mampu, kita doa lepas salam. Contohnya nak doa bahasa Melayu, kena doa lepas salam.
Apa yang disebut tadi tentang nasihat Imam Syafi'i, supaya bila kita berzikir lepas salat, supaya kita tidak kuatkan. Kecuali imam nak mengajar makmum dia supaya berzikir, maka imam taklah sampai dia 5. Buat biar orang boleh faham. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam sampai ke akhirnya, sehingga makmum boleh pandai. Bila makmum pandai, maka dia kena berdikari mengikut apa yang dia ada. Tapi masalah tempat kita hari ni, kita tidak ajar kepada makmum, kita suruh makmum ikut kita. Cuba test nak tengok berapa orang yang pandai zikir lepas salat. Lepas dia ada 10 tahun, 20 tahun duduk belakang imam. Tak ada yang boleh zikir sendiri. Sebab dia tidak belajar, dia tidak diajar, dia hanya ikut. Imam baca, dia baca. Imam tak baca, dia tak baca. Baik. Ada lagi soalan? Ini soalan ni tentang boleh ke berdoa dengan bertawassul dengan seorang atas sesuatu, seperti Syiah bertawassul dengan imam 12 mereka. La ilaha illallah. Kita ni sentiasa bertawassul ni pokok kita ni. Bila kita ada hajat, kita pergi jumpa tok guru, jumpa ustaz, ya Allah ustaz tolong doakan saya. Itu dipanggil tawassul, kita minta tolong orang ini doakan kita. Ini memang tidak ada masalah, tidak ada khilaf. Kita boleh minta dengan orang. Cuma yang khilaf ulamanya bila kita pergi tawassul dengan orang mati. Pergi dekat kubur tok wali, tok ayah wali, demi kuasa tok wali ni dalam kubur ni, ya Allah mustajabkan doa aku. Itu khilaf. Jadi para ulama mengatakan ada masalah di situ. Kenapa kita tak minta terus dengan Allah? Kita duk minta pusing sana pusing sini. Apakah Allah ni bertaraf macam pejabat tempat kita? Bila nak minta orang kena ngisi. Tok guru dulu sokong, JKK sokong, penggawa sokong. Tak baik. Allah tu. Ya Allah terus direct pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi imam gua belakang imam berapa ke tak payah kita duk main duk jaduk tiru bawa Syiah ni doa duk cari imam dia. Dia ni kalau baca talqin, imam 12, habis imam dia baca 1 2 3 4 5. Malaikat duduk tunggu nak tanya bila nak jawab dia ni. Main Syiah ni adalah sesat yang mesti ditinggalkan. Ada lagi soalan? Baik, kalau belum ada soalan, saya nak cerita tentang orang selalu duk dengar satu cerita, iaitulah cerita seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Orang panggil doa Sa'ad. Sekarang ni masyhur doa Sa'ad ni apabila dia ni dizalimi. Dia seorang pemimpin, gubernur jadi dilantik oleh Sayyidina Umar. Pergi ke Kufah, ke Iraq. Tiba-tiba orang Iraq hantar mari laporan tuduhan pada Sayyidina Umar bahawa Sa'ad ini tak pandai solat. Tak pandai solat. Satu dia terpanggil tak pandai solat. Yang kedua dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang tidak adil dalam pemerintahan, bagi harta tak sama. Dengar tuduhan. Orang Iraq buat tuduhan pada dia. Yang buat tuduhan ni nama dia, ada seorang yang bernama Qatadah. Mari tuduh pada Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad ni Usamah bin Qatadah. Sa'ad ni kena panggil pada Sayyidina Umar suruh balik. Umar panggil dia mari daripada Iraq balik ke Madinah. Dia kata apa benda ni sahabat Nabi ni, apa benda ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni, orang buat report pada kamu ni, surat report. Dia kata kamu tak pandai solat. Subhanallah, sahabat Nabi, asyaratul mubasysyirin bil jannah, orang yang dijamin masuk syurga, dituduh tak pandai solat. Tengok. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ya Sayyidina Umar, aku solat ni ikut solat Rasulullah, tak pandai lagi. Puak dia tak pandai. Bila dia tengok mungkin berbeza dengan hak dia duk solat, dia tengok Sa'ad bin Waqqas ni solat ikut cara Nabi, berbeza sedikit, dia kata Sa'ad tak pandai solat. Dia report ke Sayyidina Umar. Ini kita bimbang kadang-kadang buat kita ni. Kita report ustaz tu tak pandai solat tu, padahal kita tak. Kita duk solat hak kita belajar zaman budak lagi pun kan. Ustaz tu tengok sana sini. Maka bila Sayyidina Umar datang, lepas pada dia report, Umar kata zalika az-zannu bika ya Aba Ishaq. Aku pun pandangan aku begini dah. Aku tak terima, tapi oleh kerana orang report, aku ni ketua negara, terpaksa kena panggil awak. Mari membela diri.
Maka Sayyidina Umar hantar pergi Sa'ad bin Abi Waqqas ini bersama dengan rajulan au rijal atau beberapa orang pegawai dia pergi ke Iraq. Dia pergi semua masjid, tanya, "Hei penduduk kampung ni, apa pemerintahan Sa'ad bin Abi Waqqas ada masalah?" Orang kata tak ada masalah. Dia ni adil, dia ni baik, dia ni sahabat Nabi, tak ada apa. Sehinggalah dia jumpa pada satu satu masjid di Bani Abs. Masuk masjid Bani Abs ini, bangun seorang yang bernama Usamah bin Qatadah. Dia kata apa? Dia kata Sa'ad ni tak bagus. La yasiru bisawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Tak adil, hukumnya dia tak apa ni, tidak adil, pembahagian tak sama. Bila dia bangun dalam keadaan sedemikian, Sa'ad kata tak apa. Sa'ad kata, aku akan berdoa pada orang ni dengan 3 doa. Ini bahaya dengar ni. Yang pertama sekali dia guna pendekatan, Allahumma in kana 'abdaka hadza kaziban. Ya Allah, kalaulah Usamah bin Qatadah ni seorang pendusta. Qama riya'an, dia bangun kerana nak tuduh, nak tunjuk-tunjuk pada orang, nak suruh orang kata dia berani je, fa'atil umrahu. Ya Allah, panjangkan umur dia. Satu doa. Wa atil faqrahu, biar dia jadi miskin. Wa aridhu lil fitan, dan dia ni terfitnah dengan bala, dengan fitnah ujian dunia. Jadi doa ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang yang mustajab doa. Bila dia dizalimi, dia seorang pemimpin, dituduh tak pandai salat. Mana sahabat Nabi tuduh tak pandai salat, tuduh memimpin dengan cara tak baik. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengguna pendekatan doa, kalau orang ni, ni kita kena belajar sini. Kalau orang ni buat macam ni. Jadi kita ni kalau lah betul-betul orang ni kena zalim sungguh lah. Kalau setakat orang cakap-cakap gitu baru kita doa dah, jangan guna doa ni sewena-wena. Betul-betul orang ni zalim pada kita, dan kita pun maklumat yang kita terima memang dia yang buat, dia yang zalim. Ketika itu baru kita doa, kita kena kata, ya Allah, sekiranya orang ni betul-betul khianat pada aku, orang ni memang sungguh-sungguh buat pada aku, sihir aku ke dengki pada aku, barulah kita kata, ya Allah, berilah, tunjukkanlah benda-benda yang baik untuk dia. Jangan doa macam ni lah, suruh mati kata lagu buruk, tak payahlah. Kita bukan tarah ni kan, kita bukan pemimpin pun, tapi kita kata kita boleh doa setakat tu. Kalau dia betul-betul jahat, tunjukkanlah kejahatan dia. Setakat tu boleh. Sebab apa? Sa'ad bin Waqqas dia tak doa supaya orang ni jadi kafir, tidak. Dia doa 3 benda. Kerana demo ni, orang ni tuduh pada dia isu pemerintahan dunia. Ya Allah, panjangkan umur dia, biar dia tengok apa jadi. Sebab dia tuduh aku ni tak reti. Wa atil faqru, dia biar jadi fakir sebab dia kata aku tak adil bagi harta negara. Wa aridhu lil fitan, biar dia ni terfitnah. Jadi kata di ahli hadis, Usamah ni panjang umur dia sampai mata dia, orang panggil mengatuk dah mata. Jatuh dah mata dia, bulu kening dia jatuh. Tapi pak cik tua lagu ni duduk tepi jalan, tengok anak muda, budak-budak perempuan lalu, nak ngorak. Ini bala tak salah bui pada dia. Bila orang tanya, pak cik, khabar Kediri kat sikit, tua Kediri dah nak mati, duduk main kaca anak perempuan orang ni. Dia kata apa? Syekhun kabir maftun asabatin da'watu Sa'ad. Aku ni kena doa ke Sa'ad bin Abi Waqqas, aku kena dari dulu, doa dia ni mustajab, aku jadi macam ni hari. Punuhlah. Jadi kadang itulah para ulama mengatakan kita kena zalim secara manapun, al-afwu, memaafkan orang lebih baik daripada kita berdoa kepada orang. Jadi panjang lagi lah, yang pentingnya doa orang zalim ni sangat mustajab berdoa, jangan duk main-main. Ada lagi cerita-cerita lain lagi. Baik, kita banyak soalan kita timun. Doa semasa sujud patut dilafazkan atau di dalam hati? Kalau kita bahasa Arab, kita lafazkan. Allahumma ighfirli, Allahumma rzuqni, Allahumma inni as'aluka salama. Minta. Tidak jadi masalah. Cuma kalau nak doa bahasa Melayu baru kita doa dalam hati. Kita kena minta. Kata ulama, doa yang mustajab itu apabila terhimpun 3. Mulut kata, hati pun kata, dan perasaan dia semua sekalinya. Tempat yang dia berdoa pula tempat mustajab, insya-Allah faqaminun ya yustajab lahu, maka orang ini sangat dekat untuk penerimaan doa. Apakah yang menyebabkan atau puncanya jika seorang itu malah berdoa dan tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa? Puncanya balik kepada hati kita sendiri. Kita tidak
tidak rasa doa ni penting. Tadi saya dah sebut berapa belas kepentingan berdoa. Jadi bila kita ada motivasi macam ni, barulah kita rasa doa ni penting rupanya. Ingat tak mustahak. Barulah kita rasa minta yang kecil, yang besar, Tuhan terima ke tak terima atas dunia ni, kita ada pahala di akhirat. Barulah kita rasa nak doa. Ni hari ni kita rasa doa tak doa macam tu je juga. Tak dapat. Jadi mula tak nak doa, mula kecewa dia. Kecewa dengan siapa? Dengan Allah. Tanda-tanda doa kita diterima oleh Allah, kita tengoklah. Kalau kita minta benda dunia, nampak ada positif, kesan-kesan, orang sakit tu nampak nak sihat, itu di antara tanda dapat doa dalam solat. Ketika sujud, dan dalam solat kita, di antara tempat yang diberi kita berdoa ketika kita rukuk, boleh kita doa. Dan tempat yang digalakkan sangat dalam sujud dan di akhir salat, sebelum bagi salam. Itu kita doa. Kalau kita ada hajat sungguh-sungguh nak, kita doa dalam sujud. Lepas pada sujud dan sebelum bagi salam, doa lagi sekali. Ini tempat. Cuma saya tak tahu hari ni ada format baru pula. Lepas bagi salam, assalamualaikum, sujud pula doa. Sujud atas nama apa? Maksud Nabi kita sujud wa huwa sajidun itu dalam salat, bukan di luar salat. Sujud dalam salat. Jadi kita doa. Mana ada riwayat Nabi kita setiap kali nak doa semua dia sujud belakang? Tak ada. Jadi kita buatlah benda-benda yang terbaik. Cuma mungkin tuan-tuan atau puan-puan nak dalam salat bahasa Melayu tak boleh. Jadi kita doa lepas salat, ya Allah, dalam salat kita kata dulu setakat mana yang kita boleh kata, dengan kita niat yang kita naknya benda tu, dan lepas salat kita doa. Itu di antara soalan-soalan yang kita terima. Alhamdulillah. Ada lagi? Masa kita bukan sebelah tu. Salam. Pertamanya, suatu khatib belajar berdoa. So, Jumat mendoakan tidak. Dan yang kedua, di masjid Nabi, di makam Nabi, Jumat berdoa menghadap makam atau menghadap kiblat. Dan yang ketiga, doa semasa solat jenazah. Yang ada selepas bagi salam atau semasa takbir. Terima kasih kepada Ustaz. Ini banyak masalah yang kita tengok, masalah fiqh. Kadang-kadang kita tak teliti doa waktu khutbah. Bila kau kata Allahumma ufil minuna, apakah doa kena angkat tangan atau tidak? Makmum tak payah angkat tangan. Makmum tidak angkat tangan, hanya dengar apa yang dia. Karena doa itu doa dia, doa khatib, bukan doa kita. Jadi khatib berdoa, jadi kita angkat, kita diam. Kalau nak amin juga pun amin secara perlahan dalam hati. Amin. Gitu. Tak payah angkat tangan, tak apa. Kecuali kata ulama, kalaulah khatib dalam doa Jumaat minta hujan, Allahumma aghithna, maka baru dia angkat tangan. Tapi kalau doa biasa tak payah angkat tangan. Coba tengok balik dalam kitab-kitab fiqh kita lah. Yang kedua, masalah dalam menghadap ke mana? Bila kita pergi ke Masjid Nabawi Syarif, kita bagi salam kepada Rasulullah kan. Kita menghadap Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sudah bagi salam, kita pergi ke ujung menghadap ke arah kiblat. Jangan hadap doa tu ke arah kubur Nabi. Sebab doa qiblatud doa, kiblat orang berdoa ni ke arah Kaabah. Kiblat doa ke arah Kaabah. Imam Nawawi pun sebut dalam kitab dia, dalam kitab dalam kitab apa ni, syarah kepada Idhafil Manasik, dia sebut adab doa ni dekat kubur Nabi, kita kena doa ke arah kiblat, bukan doa menghadap ke arah kubur. Yang ketiga, masalah doa solat jenazah. Solat jenazah ni jelas dah, belajarlah dalam kitab Arab ke kitab Melayu ke kitab fiqh kita, semua mengatakan doa kepada jenazah selepas takbir yang ketiga. Nah, takbir yang pertama Fatihah, takbir yang kedua selawat, takbir yang ketiga doa. Nah, di situ tempat dia. Cuma ana pun tak pasti kenapa di tempat kita ni jadi format dia bertukar. Di situ imam baca pendek, Allahumma billahu warhamhu afiyahu, Allahu akbar, takbir yang keempat, lepas salat baru berdoa.
Doa tu dalam solat. Nama dia salatul janazah. Tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada tahiyat, tak ada qunut. Yang dia adanya doa. Tiba-tiba di tempat yang diminta berdoa, dalam takbir yang ketiga kita tak doa, kita doa peringkas kerana nak doa lepas salat. Jadi kita telah menukarkan format doa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebab apa wallahu alam. Kena cari dalam bila ke puncanya berlaku format doa lepas salat. Yang Nabi kita suruh doa pula ada lepas salat atas kubur. Lepas kita bawa jenazah pergi kubur, masuk dalam kubur, Nabi kata is'alu li akhikumus sabat fa innahu al-ana yus'al. Nabi kata mintalah kepada saudara kamu dalam kubur ni sabat, keteguhan jiwa, kekuatan iman. Dia sekarang ditanya oleh malaikat, oleh munkar nakir. Ada bukan lepas salat di masjid, pergi ke kubur, doa dia. Fa innahu al-ana yus'al. Dia sekarang ditanya. Ini di antara fiqh doa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada satu garis panduan untuk kita dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa ni satu ibadat. Saya simpulkan, doa ialah ibadah. Bila ibadat tak boleh kita doa sewenang-wenang. Di antara adab kitanya ikhlas kepada Allah Taala. Doa minta benda yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tapi jangan sekali-kali doa untuk maksiat. Ya Allah, luluskanlah pinjaman riba aku dengan bank. Jangan. Kita tahulah benda derhaka 100% pada Allah. Anak kita masuk petanda dengan ratu cantik, mak dia bangun tahajud tengah malam, ya Allah benarkanlah anak perempuanku yang disayangi. Kita menghancur menjahanam ke anak kita doa dengan Tuhan. Tak ada doa untuk maksiat. Kalau maksiat juga kita doa minta Allah Taala beri hidayah supaya orang tu bertukar tak nak buat maksiat. Jadi ada doa, tempat-tempat mustajab doa tu banyak. Di antaranya pada waktu malam, di akhir salat, dekat Kaabah, hari Arafah. Jadi jangan waktu kita puasa, dekat nak buka puasa, kita berdoa pada ketika itu. Jadi banyak lagi lah. Ada syarat, ada doa ni, waktu istajabah ada 50 tempat yang digariskan dalam kitab ini. Tapi oleh kerana masa kita sudah cukup, anda rasa itulah panduan yang boleh kita lakukan pada hari ini. Aqulu qawli hadza. Satu lagi untuk orang panggil maklumat pada jemaah. Satu buku yang saya terjemahkan, nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim ni semuanya zikir dan doa harian. Daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Maknanya bangun tidur, pergi ke tandas, makan, minum, keluar rumah, pergi masjid, pergi pejabat, makan, pergi kerja, semua doa ni lengkap. Nama bukunya Perisai Muslim. Boleh tengok dalam web Abu Anas Madani yang kita bagi dia kertas ada tangan tuan-tuan. Dalam kertas tu saya telah syarahkan kepada kitab itu sebanyak 41 siri. 41 siri kuliah kita syarah pada buku itu. Kenapa baca macam ni? Di mana waktu adab berdoa, di mana waktu mustajab, bagaimana cara, semua kita telah huraikan. Tuan-tuan boleh ambil cara percuma ataupun cari kat mana-mana CD yang ada tu boleh ambil. InsyaAllah dalam blog yang Abu Anas Madani itu banyak ceramah-ceramah dan kuliah saya di situ. Kertas yang ada di tangan tuan-tuan itu iaitulah lafaz selawat yang sahih. Tengok dalam kertas. Dalam risalah kita ni saya dapat kumpul 8 riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda ajar kepada beberapa orang sahabat bila mereka tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak selawat kat Nabi? Maka Nabi kita ajar selawat ini. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan inilah selawat yang paling afdal. Kenapa? Sebab Nabi tak ajar kepada umat dia kecuali yang terbaik untuk dirinya dan untuk dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ambillah, beramal dengan dia. Mudah-mudahan kita mendekatkan diri mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi setakat itulah perbincangan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya sebut tentang rukun iman. Jadi kebetulan bukunya ada. Kalau tuan-tuan berminat boleh ambil. Tajuk bukunya Rukun Iman. Kita buat secara ringkas, mudah. Ambil ayat Quran, ambil hadis, ambil ulasan para ulama, cukup.
Tak payah pergi panjang-panjang kerana payah nak faham. Jadi dalam buku ni sangat detail tentang rukun iman, daripada beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul. Dia yang menariknya perbahasan tentang beriman kepada qada dengan qadar. Jadi kita ada urai panjang. Mungkin satu masa nanti dalam kuliah lain pula kita boleh atur wacana buku ni, insya-Allah. Jadi ambil dululah, baca dulu. Kalau tuan-tuan rasa lambat ni, ambil buku ni, buka dalam website saya tu, saya sudah letak di situ huraian ringkas pada buku. Huraian ringkas daripada awal sampai ke akhirnya. Insya-Allah semoga ada bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.